Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi hari Rabu, pagi yang dingin dekat KL Central atau Office Yayasan Peneraju. Bertemu kembali di episod yang ke-9 bersama dua lagi tetamu untuk hashtag ini cerita saya versi behind the scene. Okay, sebelum kita mulakan, saya nak ajaklah semua untuk sama-sama berdoa supaya mangsa-mangsa banjir yang ditimpa musibah dipermudahkan urusan mereka dan semoga mereka diberi kekuatan dan ketabahanlah untuk mengharungi ujian ini. Pastikan kalau nak beri sumbangan dapat daripada sumber yang betul dan kepada saluran yang betul. Okey? Okey, kita teruskan. Secara ringkasnya macam saya cerita dekat episod-episod yang lalu, hashtag ini cerita saya versi BTS ataupun behind the scene merupakan koleksi kisah realiti, aspirasi dan inspirasi warga Yayasan Peneraju. So bila kita cakap behind the scene, di sebalik tabir, so kita nak kongsilah apa, siapa, bagaimana mereka yang terlibat semua tu. Kita dah melahirkan lebih 40,000 penerima faedah setakat ini sejak kali pertama kita beroperasi pada tahun 2012. So insya-Allah tahun depan 2022 kita akan menyambut kita punya ulang tahun yang ke-10, 10 tahun dari sampai jumpa operasi. So towards celebrating our 10th anniversary tu, kita akan berkongsilah kisah-kisah di sebalik tabir ini cerita saya. Okey? So tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput tetamu-tetamu kita untuk memperkenalkan diri, departmen mana dan dah berapa lama bekerja dekat Yayasan Peneraju. Silakan. Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton episod pada hari ini. Okay, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan inilah untuk mengucapkan takziah kepada semua yang terlibat ataupun terkesan dengan bencana banjir baru-baru ini. Okay, saya Tuan Ilya Adira binti Tuan Zulkifli atau lebih dikenali sebagai Ilya di Yayasan Peneraju ni. Saya daripada Strategic Planning dan telah bersama Yayasan Peneraju hampir 2 tahun. Saya bermula bersama Yayasan Peneraju pada Januari 2020 as a trainee di Department Governance, Risk Management and Compliance atau lebih dikenali sebagai JRC. Kemudian saya beralih kepada Department Strategic Planning pada Julai pada tahun ini. Okey, terima kasih Ilya. Seterusnya tetamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya Syed Arnis Amdan Syed Khalil, lebih dikenali sebagai Arnis di pejabat. Saya bertugas sebagai pegawai di Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju or CEO's Office. Saya telah berkhidmat lebih dari 7 tahun dari 2014. Okey. Ilya hampir 2 tahun. Ernest hampir 8 tahun. So Ernest ni orang lama lah dekat Yayasan Peneraju ni yang nak sama dekat dah dengan anniversary ni next year ni. Hampir. Okey. Ilya dan Ernest, maybe boleh ceritakan serba sedikit tentang your job role dekat Yayasan Peneraju ni. Macam mana maybe you punya tugas dekat Yayasan Peneraju ni menyumbang sedikit sebanyak kepada dah melahirkan lebih 40,000 penerima faedah dekat Yayasan Peneraju ni. Okay, Ilya maybe boleh mula dulu. Okay, di Strategic Planning Department ni sebenarnya kita merancang secara keseluruhan lah sama ada organisasi ataupun program-program. Saya punya role lah setakat ni saya buat di Strategic Planning ni kita hanya ada 3 orang, tim yang kecil saja. Tapi kita orang macam bekerjasama lah dalam buat research ataupun analisis untuk gather inputs ataupun untuk mencari key area ataupun opportunities yang kita boleh explore lagi sama ada dalam industri ataupun peluang-peluang sertifikat yang kita boleh offer. So daripada situ sebenarnya memang strategic planning tidak berinteraksi atau berkolaborasi dengan sekolah secara direct, tapi kita secara belakang tabir, iaitu kita punya inputs tu kita akan contribute lah kepada kita punya strategic focus area ataupun kita punya industri mana yang kita nak fokus dan juga golongan mana yang kita nak perlu bantulah, contohnya seperti P40 ataupun golongan-golongan yang
macam contoh FAS ataupun OKU, itu adalah contoh-contoh projek atau program di special project lah. Kalau seperti di operation ataupun PSDM, kita ada pelbagai lah persijilan untuk akademik ataupun persijilan profesional, teknologi ataupun specialist. Itulah secara tidak langsung lah strategic planning memberi input ataupun contribute lah kepada scholars-scholars kita yang telah lebih 40,000. Selain itu strategic planning juga involve dalam business planning, KPI monitoring dan juga bekerjasama jugalah dengan other department seperti sales office, finance, juga dalam reporting untuk kepada stakeholders. I see. Selain itu maybe saya boleh add sikit lah. Sebelum ni seperti saya punya role di governance, risk management and compliance, saya juga terlibat dalam salah satu unit lah, unit integrity, di mana unit integrity ni memberi give awareness lah ataupun give information about integrity, corruption sama ada kepada staff dan juga scholars. So daripada information kita share tu, kita haraplah kita punya scholars ni bukan saja menjadi bakat-bakat yang berpendapatan tinggi, tapi juga mempunyai kualiti, iaitu berintegriti lah dalam diorang menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan, sama ada dalam personal life ataupun diorang punya kerjaya profesional. Itu maknanya contribute kepada bukan saja kuantiti lah kita punya scholars ni, tapi juga contribute kepada kualiti. Betul, I agree. Integrity is the most powerful element lah dalam individu tu sendiri. Okay, Ilya, just out of curiosity, you kata you daripada GRC kan dulu, setahun dengan GRC and then kepada strategic planning. So, how do you cope with the transition? You rasa macam mana? From GRC to strategic planning memang two different departments kan, totally different kan. So, how do you cope with that? Macam mana you punya adaptation, you punya ni lah, macam mana you cope dengan transition tu? Transition, actually saya macam bersyukur lah, sebenarnya colleagues kat sini macam sangat supportive lah, walaupun saya baru and saya beralih, tapi apa juga macam saya nak baru belajar. Sebenarnya macam GRC adalah macam lari lah dari saya punya background punya study dulu, tapi selama setahun 6 bulan tu saya dapat belajar dengan banyak lah input ataupun knowledge mengenai governance, integrity, risk management dan juga internal audit. Tapi bila beralih kepada strategic planning ni mungkin nampak lain daripada GRC tu, tapi saya punya background maybe adalah relate kepada strategic planning ni, which is analytical punya skills. So di mana macam strategic planning ni kan kita ada buat research, analysis dan juga performance monitoring. Dari situlah kita ada yang relate. So kalau cope, macam mana saya cope, saya sebenarnya bersyukur lah macam saya cakap tadi, positive support daripada colleagues tu sangat membantu saya. Faham. Tak apalah, anggap je lah itu sebagai ilmu kan. Ya, lagi betul. lama kita dekat situ, lagi banyak ilmu kita dapat. Tak kira kita kat mana, tapi saya rasa terus belajar itu sangat penting. Tak kira lah kita umur mana ataupun dekat mana, department mana, tapi belajar tu sangat penting. Betul. There's a saying goes like you never too old to learn. So kat mana-mana pun boleh belajar lagi. Okay, thank you Ilya. Anes, boleh maybe explain sikit tentang your function dekat Yayasan Peneraju ni. CEO's Office kan? Besar nama tu. Nama besar tapi tim dia kecil. Seperti yang dapat dibayangkan lah, CEO's Office portfolio utama adalah untuk menjaga kebajikan dan hal ehwal CEO lah. So basically the comes and goes, scheduling, and attention and resources lah needed for CEO lah untuk jalankan tugas dia lah. So selain daripada itu, I think for CEO's Office banyak our tanggungjawab lebih kepada coordinating internally antara departments. Kadang-kadang CEO bagi arahan, CEO ada nak ke sini atau ke sana, nak jumpa scholars, nak jumpa program partners, coordinating between departments, coordinating dengan also our program partners. Itu adalah antara perkara yang penting kami perlu beri perhatian. But also juga
communicating interaction dengan external parties. So as can imagine, CEO Yayasan Praju dapat jemputan, kadang-kadang perlu untuk menghadiri mesyuarat. So on the CEO's office, kami coordinate dan sediakanlah perkara-perkara yang diperlukan untuk aktiviti-aktiviti CEO. At the same time, di bawah CEO's office ada unit kecil dinamakan Data Analytics and Reporting. Unit ni bertanggungjawab pada harta karun Yayasan Praju, which is harta karun yang non-tangible. Bukan, which is the data lah, data scholars kami, data program kami. Dan melalui unit ni, DAR for short, Data Analytics and Reporting, kami buat pelaporan peringkat korporat, pelaporan kepada our penyumbang dana, pelaporan kepada our stakeholders lah basically. So pada masa yang sama, unit ni juga bertanggungjawab pada analisis untuk program-program untuk disalurkan pada department lain lah, contohnya strategic planning ataupun operations untuk buat keputusan ataupun buat penimbangan sama ada nak continue program tu berjalan lancar atau tidak lah. So itu secara amnya lah tanggungjawab saya bersama CEO's office. Oh, berat tanggungjawab tu. Sikit je. Okay, circle back to Ilya. Ilya, how has the experience in Yayasan Praju been for you? Maybe Ilya nak share the sweetest memory dekat Yayasan Praju ni selama hampir 2 tahun kan? Hampir 2 tahun tu lama juga tu. So maybe Ilya nak share any experience ataupun cerita sepanjang berada dekat Yayasan Peneraju ni. Maybe the culture, the colleagues, the apa-apa sajalah nak cerita di sebalik tabir ni. Okey, selama 2 tahun tu bagi Hanif lama, bagi saya macam baru lagi. Boleh dikatakan macam BBNU lah, budak-budak baru nak up dekat Yayasan Peneraju ni. Tapi saya rasa macam work culture yang saya suka kat sini adalah fun. Macam semua colleague kat sini positif and saling support each other. Dan juga paling yang saya suka adalah work culture kat sini juga, work environment lah. Which is flexibility, di mana kita boleh bekerja di rumah ataupun di office, tapi kita masih melakukan kerja-kerja kita lah dengan sebaiknya. Dan juga apa yang saya rasa kat sini yang seronoknya adalah sebenarnya saya nampak kesungguhan lah dalam warga-warga Yayasan Peneraju ni ataupun passion diorang dalam menjalankan tanggungjawab ataupun membantu bakat-bakat Bumi Putra kat luar sana. Dari situ saya nampak macam tak kira walaupun weekend, kita still lagi nampak diorang bekerja ataupun berkolaborasi ataupun berhubung lah dengan scholars. Contohnya dalam grup WhatsApp Yayasan Peneraju, kadang weekend pun diorang akan still update. Ada signing offer letter bersama scholars. So saya nampak kesungguhan ni jugalah macam sebenarnya kesungguhan tu sebenarnya diorang sebenarnya rasa puas lah bila nampak scholars ni berjaya. So that's why diorang tak rasa keluarganya sebenarnya macam tak rasa penat lah walaupun bekerja weekend atau bekerja keras lah, tapi dia punya feedback tu macam rasa kepuasan tu, rasa macam satisfaction dalam menjalankan tanggungjawab tu, puas lah bila tengok orang lain berjaya ataupun lebih happy lah. So selain itu saya rasa dari segi scholars, walaupun saya tak secara direct, tapi saya juga macam ada rakan-rakan yang join Yayasan Peneraju punya program. So bila nampak diorang dapat pekerjaan yang lebih baik, dapat gaji yang lebih baik, so rasa macam happy, kita rasa happy. Itulah rasa macam satisfaction tu, itulah salah satu macam experience macam rasa macam bahagia lah Yayasan Peneraju ni. Walaupun tak involve secara direct, tapi being a part of the process tu, being part of the journey tu bagi kita rasa puas kan. Yeah, and saya setuju juga part passion tu. Saya nampak jugalah warga Yayasan Praju ni very passionate about Yayasan Praju ni tolong Bumi Putra dekat luar sana. So harapkan kita ni dapatlah reward yang setimpal bila kita dah menolong orang kat luar sana kan. Okay, Ernest, how has the experience in Yayasan Praju been for you selama hampir 8 tahun kat Yayasan Praju ni kan? Lama tu. Ni tak lepaskan peluang nak episode 8 tahun tu. Maybe boleh share lah any sweet moments ataupun stories dekat Yayasan Peneraju ni. Okay.
Thanks Anil. I think betul lah, fikirkan semula 7 hingga 8 tahun kan pelbagailah pengalaman yang saya telah berjaya menimba atau dah dapat observe dengan mata sendiri lah. So memang pelbagailah juga yang sukar nak dilupakan. I setuju juga dengan Ilya dengan Anil juga lah. I think energy levels di SM Praju ni sangat tinggi dan I think memang kita semua supportive. Saya juga percaya that macam a lot of it comes from the scholars themselves juga. I think the flow of energy daripada scholars kepada kita kepada scholars, I think it works very well lah for agency macam kami kan yang berurusan dengan education and talent development. I think untuk ASM Praju sendiri kita bawa a unique value proposition lah, a unique perspective lah, di mana kita bukan necessarily tengok perkara-perkara mainstream saja, tapi also kumpulan-kumpulan yang tertentu macam Ilyas sebut tadi. Mungkin ada kumpulan B40, mungkin ada kumpulan yang tercicir, mungkin ada kumpulan yang bukan dalam arus perdana lah seperti Hufaz. So I think in that sense we are innovative, we are unique, dan I rasa kami juga as an agency quite transparent dan very sensitif pada keperluan rakyat lah, I would say. Macam we try to be tengok apa lagi yang tak ada kat luar sana, apa lagi yang kita boleh tawarkan, sebab kami tahu bukan semua agensi boleh buat semua benda. So kami cuba fit in mana-mana gaps yang kita nampak dan kita cuba keluarkan hasil yang berguna pada semua orang lah. Contohnya to get employment, to get good salary, to get good certification education. So antara pengalaman saya lah kat sini yang suka dilupakan ataupun yang macam beri kesan pada saya is sometimes when it comes to education ni kita perlu a certain level of pengorbanan lah. Okay, things you always hear is macam okay lah dapat tempat di negeri lain, kena pergi belajar institusi lain atau ambil kursus yang baru, belajar benda baru, kerja tempat baru. So these are elements of okay, kita kena berkorban, kita kena keluar, kita kena berhijrah pergi tempat baru, belajar benda baru. But sometimes you also forget that macam orang-orang sekitar kita pun in order to ensure kita succeed, diorang pun perlu korban sedikit jugalah. Okay, saya tertarik nak kongsilah time-time monsoon ni pasal I think ada story about 2014-2015 where kita baru enroll program untuk peneraju skill, where ada candidate ni masa kita nak mulakan kelas tu, masa tu kawasan kampung dia dinaiki air. So dia nak start kelas, tapi pada time yang sama kawasan rumah dia dah mula terkesan dengan banjir. Keadaan tu masa berlaku, keluarga dia susah nak lepaskan, especially mak dia, sebab rasa macam okay, keadaan ni memang bukanlah agak genting masa tu, it's still reasonable, but macam keperluan keluarga tu ada, but at the same time masa tu juga nak start kelas. So berat hati, anak nak tinggalkan mak dan mak pun nak lepaskan anak. Tapi because fikirkan okay, yang ini peluang yang anak dapat, peluang yang macam perlu diambil, inilah window of opportunity, mak dia dengan rela hatinya lepaskan anak dia, dan anak pun macam okay lah, this is the pengorbanan I have to take. So nak dijadikan cerita about 1 or 2 weeks after that, institution di mana anak dia belajar tu ada gerakan untuk buat CSR. Dan kebetulan juga lokasi kampung pelajar yang kita sebut tadi tu telah dipilih untuk kerja-kerja CSR tu. So pelajar yang terlibat ni bawalah kawan-kawan dia satu bas datang untuk bantu kampung dia, bantu mak dia di rumah dengan keluarga dia untuk aktiviti pembersihan dan perbaik pulih. So nak cerita kat sini that sometimes pengorbanan tu dia punya return tu cepat, ataupun sometimes kita rasa berat at that time, tapi pulangan dia tu akan datang. So despite the sacrifices of ourselves, kita yang kena buat, we sometimes kena ingat jugalah pengorbanan yang orang sekitar kita, whether it's our spouse or our family members, kawan-kawan kita kan, also to some extent kena turut berkorban untuk kita. So I think those are some things I macam teringat lah, especially time-time yang kita menghadapi
musim monsun ni. Betul. I setuju lah part sacrifice tu, because sometimes people ni dia tak ada courage untuk keluar dari dia comfort zone kan. Dia takut sangat nak keluar, dia takut sangat nak ambil the peluang ataupun the ruang untuk keluar dari mana dia berada dekat situ. But who knows kan, you never know if you don't try. Macam yang cakap tadi, dia punya pulangan tu cepat tanpa disangka-sangka kan. Okay, thank you for the sharing, Ernest. Alright, harapan ataupun final words kepada kita punya potential beneficiaries ataupun kepada Yayasan Peneraju sendiri. Ilya? Okey, harapan saya berharap semoga Yayasan Peneraju terus kekal ataupun terus melakukan kerja-kerja membantu bakat Bumi Putera yang lebih banyak dan membuka peluang lebih banyak kepada orang-orang yang memerlukan di luar sana. Selain itu, kalau boleh saya nak share lah kisah saya sedikit lah. Saya harap ini dapat membantu jugalah ataupun memberi Inspirasi. ya, mungkinlah. Kalau saya boleh kongsikan kisah saya, sebelum ni macam sebelum saya masuk Yayasan Peneraju, saya memang tak pernah dengar ataupun tidak pernah tahu mengenai Yayasan Peneraju. So peluang-peluang yang di offer ataupun ditawarkan tu memang tak tahulah. Walaupun kita memerlukan tapi kita tak tahu. So peluang tu macam terhad. So macam kisah yang saya nak ceritakan ni macam sebelum memang saya tak tahu, tapi sehinggalah 2019 saya ingin join satu program di mana program tu memerlukan saya pergilah ada interview, dan pada ketika itu interviewer tanya saya nak jadi apa cita-cita saya, dan saya cakap pada masa tu saya nak jadi data analyst. Lepas tu cakap apa program-program ataupun training yang dah pergilah selain belajar di universiti dulu. Lepas tu saya kebanyakannya saya macam search ataupun tengok melalui online dah, sama ada YouTube, sebab masa tu that platform free, macam tidak berbayar lah. Pada masa itu saya rasa macam peluang-peluang training seperti ni macam tak banyak lagi, dah ada tapi tak banyak. Dan contoh macam saya datang daripada kampung dan warga-warga kampung sekeliling saya kebanyakan tak tahu peluang tu ada. So golongan yang memerlukan ni mungkin diorang mencari peluang tu, nak mencari peluang dan ruang untuk melangkah lebih lagi, tapi information tu macam terhad. Networking tu tak sampai kepada mereka-mereka di sana. So saya berharaplah selain warga-warga di Yayasan Peneraju ataupun penonton-penonton yang sedang menonton kita pada hari ini, scholars-scholars dan juga alumni kita yang kita sekarang dah lebih 40,000 orang, saya harap kita juga sama-samalah menyebarkan atau menguar-uarkan peluang-peluang yang ditawarkan. Semoga golongan betul-betul memerlukan tu dapat the information dan dapat apply, dan semoga itu juga adalah salah satu usaha kita untuk menjadikan mereka lebih berkejaya ataupun mendapat pendapatan yang lebih elok lah untuk membantu diorang punya keluarga atau mengubah diorang punya fasa kehidupan. So saya rasa kalau macam contohlah kalau suatu orang war-war kepada 10 orang, mungkin kalau 40,000 orang scholars kita dah dapat outreach kepada 400,000 orang. So network kita lebih luas. So peluang tu lebih banyak lah dapat ditawarkan. Ya. Faham? Okay. So, bila Ilya kata tadi tak pernah dengar Yayasan Peneraju, sebenarnya cakap alamak. Koms, itu tugas saya tu, Koms tak buat kerja ke? Tapi insyaAllah sebab Yayasan Peneraju ni is very dia target very specific type of group. Tapi it makes sense lah kalau macam dekat kampung, dekat pedalaman tu, sebab diorang tak ada access kan. But we are trying very hard untuk kita promosikan lagi kita punya program-program. InsyaAllah akan lebih ramai lagi lah Bumi Putera yang akan kita dapat tolong pada masa hadapan. Okay, Ernest, any last words ataupun harapan kepada Yayasan Peneraju ataupun existing and potential beneficiaries? Thanks Ani. I rasa lebih kurang dengan Ilya juga. I rasa harapan saya lebih also lah, dan macam warga belia kita, anak-anak muda kita, or actually okay, not necessarily just warga muda pun, warga separa muda pun
teruskan berkembang lah, teruskan keep on learning, keep on growing kan, and then macam berkembang lah. Kita we are always in the perjalanan untuk improve ourselves kan. So whether it's with Yayasan Penraju ataupun with any other opportunities yang lain kan, keep on growing, keep on learning, rebutlah peluang sekiranya ada, kalau tak ada pun buatlah peluang tu. Okay, yeah, I feel that macam we are always striving, we need to strive, and then jangan lupalah that macam with education, with development pun comes an element of pengorbanan, penghijrahan. So dan jangan lupalah juga orang sekitar anda yang mungkin juga perlu berkorban. Betul Ernest. I am a firm believer of every day is a learning process. So carilah peluang, carilah ruang. Kalau yang tak ada yang free, kalau tak boleh afford yang berbayar, carilah yang free. Sentiasa ada cara untuk kita improve diri sendiri. Okay, thank you so much Tuan Ilya dan Tuan Syed Ernest atas perkongsian inisiatif saya episod 9 kali ini. Okay, harap audience semua dapatlah sedikit sebanyak inspiration ataupun motivation melalui kisah-kisah di sebalik tabir yang di-share oleh Ilya dan juga Ernest. Okay, sekali lagi saya nak ajak kita semua berdoa supaya mangsa-mangsa banjir dipermudahkan urusan mereka dan semoga diberikan kekuatan dan ketabahanlah untuk mengharungi ujian ini. Salam takziah kepada mangsa-mangsa banjir yang meninggal dunia, dan juga pastikan sekiranya ingin buat sumbangan, pastikan melalui daripada sumber yang betul dan melalui saluran yang betul. Okey, untuk program-program Yayasan Peneraju boleh tengok dekat laman web kita www.yayasanpeneraju.com.my ataupun follow kita punya social media accounts di Twitter, Instagram dan juga Facebook. Okey, till then kita berjumpa lagi pada hari Jumaat untuk episod yang ke-10. Again, thank you so much Ilya and Ernest for today. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you Hanif. Bye. Bye.